Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita sambung tutorial kita 9.4B. Sebelum ni 9.4A, kita belajar tentang teori ataupun secara penerangan tentang daya gerak elektrik dan rintangan dalaman. Cuma 9.4B ni kita nak belajar macam mana pengiraan dia. Okay, pengiraan dia sebenarnya tak susah sangat, simple sahaja. Tapi sebelum tu kita perkenalkan sekali lagi. Okay, biasanya bila masuk daya gerak elektrik ataupun EMF, electromotive force, dia punya label bateri bateri dia akan bagi dengan ada rintangan dalaman dan ini ialah seketul bateri. Okey, kita ingat semula. Voltmeter dia akan letak satu dekat bateri, boleh juga satu lagi dekat rintangan. So tak ada masalah. Cuma kita kena faham satu benda. Apabila switch kita buka, maknanya off. Okey? Bila off, atas ini voltmeter akan ambil bacaan bateri. So voltmeter ini akan ada bacaan 3.0 volt. Nampak ini off Off. Off hanya voltmeter ini sahaja yang ada bacaan sebab dia connect dengan bateri. Tapi voltmeter bawah ni bacaan dia 0 volt. Sebab apa? Sebab tidak ada arus. Okey, sebab V sama dengan IR, arus darab rintangan. Okey, arus tak ada, so voltan kosong. So emitter pun kosong. Okey, maknanya bila kosong-kosong, so voltmeter akan menunjukkan bacaan bateri yang sebenar. Tapi bila kita switch on, tiba-tiba 3 volt ini jadi 2.8 volt. Maknanya arus dah ada arus. Okey, jadi berapa bacaan voltmeter bawah ni? So voltmeter bawah ini automatik akan sama dengan atas, 2.8 volt juga. Okey, sebab selain dari 3 volt, dia ialah beza keupayaan. Hanya 3 volt sahaja yang EMF. Selain daripada tu, semua ialah volt. Tak kisahlah berapa volt. Okey. Semua tu ialah kita panggil beza keupayaan. Hanya 3 volt sahaja kita panggil EMF. Jadi tak kisahlah berapa, 2.8 ke, 2.5 ke. Soalan dia ialah yang hilang berapa banyak ni? Hilang sebanyak 0.2 volt. So 0.2 volt tu dekat mana? Ni, budak kecil ni yang curi. Ni. 0.2 volt. Rintangan dalaman ni yang curi. Sebab bila ada perintang, ada beza keupayaan. Jadi perintang ni pun akan ada beza keupayaan. 0.2 volt tu dia itu yang curi. Okey. Jadi kita ulang sekali lagi. EMF E adalah sama dengan E tadi ialah 3 ialah sama dengan V 2.8 tadi, 2.8 tambah dengan ni V kecil yang 0.2 ni atas ni. Jadi formula yang paling basic kita inilah dia. E iaitu EMF sama dengan beza keupayaan tambah dengan voltan yang hilang disebabkan rintangan dalaman. Jadi saya nak kupas sedikit formula ni sebelum kita masuk pengiraan. Okey. So E sama dengan V besar campur V kecil. Okey. Saya tulislah inilah EMF ataupun DGE. Yang ni ialah beza keupayaan. Yang ni ialah voltan yang hilang. Voltan hilang. Voltage loss. Okey. E sama dengan V besar campur V kecil. Jadi saya kembangkan. E sama dengan V sama dengan I R. Betul? Jadi V kecil sama dengan I R kecil. Rintangan dalaman punya cerita. V kecil sebab rintangan dalaman. Okey, dari formula ini kita dapat pecah kepada dua formula yang penting yang kita akan gunakan dalam tajuk EMF, iaitu E sama dengan IR tadi V kan? V tambah IR ataupun E sama dengan saya kurungkan R besar campur R kecil. Pak, ada dua formula. So basically dua formula inilah yang kita akan selalu pakai dalam tajuk EMF. So tak susah. Sebenarnya dia datang daripada V besar campur V kecil dan kita kembangkan sahaja. Okey, V besar R besar lah, V kecil R kecil. Okey. Jadi kita simpan formula dua ni dekat tepi. Okey, kita simpan formula tu dekat tepi. So E sama dengan V tambah IR. Nampak? Satu lagi E sama dengan I R besar campur R kecil. Apa beza dua formula ni? Formula atas ini kalau dia bagi beza keupayaan. Nampak? Formula bawah ini kalau dia bagi rintangan yang besar. R besar. Dan kalau kita perasan, dua-dua formula ada arus.
Jadi saya bintangkan dekat sini. Wajib cari arus. Jika tak bagi arus. Okey, kita tengok soalan. Dah okey, ni. Raja menunjukkan sebuah litar elektrik. Hitung rintangan dalaman. Okey, dia minta rintangan dalaman. Relax. Jadi dia bagi apa kat situ? Okey. Dia bagi, nampak tak? Ada dia bagi voltmeter. Voltan. Tak ada. Dia bagi rintangan. Jadi secara automatik kita dah tahu nak pakai formula mana. E sama dengan I R besar campur R kecil. Nampak? Belum apa-apa dah tahu dah formula mana pakai. Okey, E kita ialah 3 volt. Arus 0.8 ampere. R besar berapa? 3.5 ohm. R kecil, dia minta R kecil. Nampak? Jadi 3 bahagi 0.8, 3 bahagi 0.8 sama dengan 3.5 tambah R. Buat turun bawah. Tak payah nak kembangkan, nanti lagi panjang cerita dia. Jadi bila kita kira, kita akan dapat R sama dengan 0.25 ohm. Okey. Rintangan dalaman ni biasa nilai dia kecil-kecil je. Jangan risau. Okey, 1 ohm, okey 0.5 ohm. Macam itulah nilai rintangan dalaman. Okey, soalan yang pertama. Boleh faham? Kita masuk soalan yang kedua. Okey. Zup. Satu bateri dengan rintangan dalaman R disambung dengan 1 litar. Okey, nampak pelik Jangan pelik, risau. Okey, apabila switch S dibuka, bacaan voltmeter 3 volt. Apabila switch S ditutup, dia jadi 2.8 volt. Okey, ada dua bacaan voltmeter kat sini. Jangan pening. Kita tengok pun dah tahu dah. Bila 3 volt paling besar, EMF dia akan paling besar. Okey, kalau nak ingat lah. Tapi kalau nak faham, bila tadi litar dibuka, nampak? Apabila switch S dibuka, bila switch S dibuka tu tak ada current. Okey, arus tak boleh mengalir. Bila arus tak boleh mengalir, maknanya voltmeter akan baca bateri sahaja, 3 volt. Tapi kalau nak cepat, simple sahaja, mana voltan yang paling besar, itu confirm EMF. Jadi antara 3 volt dengan 2.8 volt, kita dah tahu dah. 3 volt ialah E, maka 2.8 volt ialah V. Berapakah rintangan dalaman? Okey, first, sebelum fikir panjang-panjang, saya tanya dulu, ada dia bagi arus tak? Tak ada bagi arus. Bila tak ada bagi arus, nampak ni? Wajib cari arus dulu. Jadi, step kita yang pertama kena cari arus. Nak guna apa cari arus? Kita kembali kepada formula yang paling basic. V sama dengan I, R. Sebab ada dah V. Yang mana satu V? 3 volt ke 2.8? Dah bagi tahu tadi. 3 volt ialah E. Jadi, kita punya V ialah 2.8. Sama dengan arus. Arus nak cari dan rintangan kita. Mana rintangan? So, R besar. R besar ialah 7. So, secara automatik, I kita dapat 0.4 ampere. Okay. Baru satu. Tak habis lagi. Dah dapat current dah dapat current, baru kita masuk yang kedua. Okey. Kita baca sekali lagi. Ada tak dia ada bagi V, dia ada bagi R besar. Jadi kita boleh pakai mana-mana. Okey, mana-mana formula kita nak untuk cari rintangan dalaman. Jadi nak pakai mana? Nak pakai E sama dengan I R besar campur R kecil pun boleh, tak ada masalah. Okey? E kita ialah 3 volt. Okey, arus kita dah dapat tadi 0.4. R besar kita ialah 7 tambah R. Nampak? Okey, jadi 3 per 0.4. Ni 4 volt turun bawah. Lepas tu sama dengan 7 tambah R. Secara automatik R kita akan dapat seperti jawapan 0.5 ohm. Okey, nampak? Sebab kenapa kita pakai formula ni? Boleh juga nak pakai formula V tambah R sebab dia dah ada V juga kat situ. Okey, so sama je mana-mana pun. Kita akan dapat benda yang sama. Okey. Itu dia. Tapi nak bagi tahu soalan 2 ni, wajib cari arus kalau dia tak bagi. Tu je, tajuk EMF itu je. Kalau ada arus, kerja kita senang. Okey. Ataupun dia minta cari arus. Kita tengok nombor 3. Apabila switch dibuka, bacaan voltmeter 9. Rintangan dalaman. Okey. Nampak tak? Dia tak bagi bacaan V. Dia cuma bacaan voltmeter 9 volt. Kita tahu 9 volt ni ialah DGE sebab dia kata switch dibuka. Jadi dia tak bagi V Dia bagi tak R besar? Dia bagi R besar. Nampak? Kita pakai formula yang kedua. E sama dengan I R besar campur R kecil. Nampak? Kenapa saya pakai formula ni? Sebab dia tak bagi beza keupayaan. Okey, kita gantikan.
sama dengan, berapakah bacaan emitter? Arus I. R besar berapa? 2 ohm. Campur dengan R kecil. Berapa R kecil? 1. Senang. So I sama dengan 9 bahagi 3. Dapat 3 ampere. See? Nampak? Saya senang je. Ikut je kita apa yang saya bagi tahu kat sini. Okey. Ada lagi. Banyak soalan ni. Okey. Padam. Dah syok lah. Satu sel mempunyai DGE. Okey, dia bagi dah siap-siap DGE. Bila disambung kepada perintang luar, beza keupayaan. Nampak? Dia bagi 1.5 volt E dan beza keupayaan 1.3. Nampak? Arus dia bagi. So, dah ada arus, tak payah cari arus. Jadi kita pakai yang mana? Kita pakai yang pertama lah. Sebab dia dah bagi V. Ni 1.3 volt. 1.5 tu E. Jadi tak payah tengok soalan panjang. Kita tulis formula dulu. E sama dengan V tambah IR. And then baru kita baca soalan. Okey. 1.5 sama dengan 1.3 tambah arus 0.2 R. Nampak? Cari rintangan dalaman. Soalan tu tak habis. What is the value of internal resistance? Okey. Kena edit soalan ni. Okey, so 1.5 macam nak selesai dengan ni? Ni tambah bawa pergi sebelah. Tolak 1.3 dapat 0.2 R. 1.5 tolak 1.3 dapat 0.2. Sama dengan 0.2 R. Jadi 0.2 bahagi 0.2 R sama dengan 1 ohm. See, betul? Okey. Laju sikit. Nombor 5. Last. Okey, nampak tak rentak dia macam mana? Okey, diberi arus. Okey, cantik. Dah bagi arus. So, tak payah cari arus. Berapa beza keupayaan? Dia tanya V. Okey, dia bagi E. Dia bagi E. Okey, jadi selesai. E. Nombor 1. E sama dengan V tambah I. Berapa beza keupayaan? Dia tanya kan? So, E 9. Berapa V tambah dengan arus? Arus berapa? 0.5 ampere darab dengan rintangan dalaman 0.4. Nampak? So V sama dengan 9 bahagi 9 bahagi pula. 9 sama dengan V tambah 0.5 darab 0.4 0.2. So V sama dengan 8.8 volt. See? Okey. Jadi itu sahaja. Kalau kita nampak macam mana kita nak guna formula nombor 1 ke formula nombor 2, tengok. Kalau dia bagi beza keupayaan, pakai nombor 1. Kalau dia tak sebut beza keupayaan, dia akan sebut rintangan yang besar. Kita pakai formula nombor 2. Dan jangan risau, formula datang dari mana? Saya dah terangkan tadi awal-awal. Saya ulang balik. Okey, E sama dengan V besar tambah V kecil. Okey. Jadi V besar ialah IR besar campur IR kecil. Kita pecah kepada 2. E sama dengan IR tu ialah V campur IR kecil, ataupun E sama dengan kita kurungkan IR besar campur R kecil. Guna dua formula ni, settle kita punya cerita pengiraan tajuk EMF. Sebenarnya senang sahaja. Okey. So harap saya punya tutorial ini membantu. Sila buat latihan. Jangan lupa ada soalan salah sikit kat atas tu. Okey, sekian, terima kasih.